Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang berada di sini. Alright, dan insya-Allah kita akan bersama dalam satu program seperti biasa, Ilmu Wang Dunia Akhirat bersama dengan Abang Abu Mekanik Wang anda. 9 hingga 10 kita akan bincangkan banyak topik. Dan hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah personality wang. Apa itu personality wang? Kita akan go through sebentar lagi sebab personality inilah yang sebenarnya boleh destroy ataupun boleh create wealth untuk diri kita. Jadi kita sama-sama akan go through this benda ni hari ini insya-Allah. Dan terima kasih kepada yang sudah pun ada kita ada siapa ni? Akidah Kids, best. Terima kasih kerana datang. Sambil tu jangan datang seorang-seorang, kita bawa adik-adik kita yang mungkin belum bangun pagi lagi. Alright, apa-apa pun saya ucapkan selamat datang dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan yes, kita ada Dr. Rabi juga dekat sini. Good morning AA, best. Alright, Dr. Rabi, thank you very much for being here. Yang lain juga boleh just komen anda daripada mana, grup mana, adik-adik Abang Abu ke atau masih lagi sedara. Kalau sedara tulis saya sedara lah. Abang Abu, Assalamualaikum. Love warna biru. Aku faham kenapa warna biru. Sebab kayak Nizam dia pakai kereta BM warna biru. Sebab tu dia suka warna biru. Alright, Abang Abu just nak betulkan sikit benda ni supaya saya dapat lebih selesa sikit lah. Alright, dan juga nampaknya kita punya sesi kita akan bermula dan apa yang setelah jadi kita nak tengok juga sambil-sambil tu Sambil-sambil tu saya nak tengok apa juga yang terjadi dengan benda yang kita nak. Alright, Alhamdulillah kita sudah pun ada something yang berlaku dekat sini. InsyaAllah kita cuba dapatkan kat sini. Yes, kita terus tekan saja supaya sedikit minta maaf ya Abang Abu tengah just like buat something supaya kalau benda ni kita kena penting sebab Abang Abu nak just like pastikan right, benda tu jadi. Yes, sebab it's good kalau pagi-pagi je kan duit masuk kan. Jadi kita tengok. Alright, kita dah ada kat sini lagi. Okay, yes, siapa ni? Kita tengok Kamarul Nizam. Alright, okay, best. Saya adik-beradik Abang Abu. Alright, yes, kita adik-beradik. Kak Ashura, selamat datang. Thank you very much. Kak Ashura, selamat pagi. Alright, dan hari ini topiknya menarik personality wang. Saya akan bercerita sedikit. Dan bagaimana keadaan awak semua? Apakah santapan pagi pada anda hari ini? Abang Abu minum susu, kopi susu. Tapi kopi dia susu fresh. Alright, dan apakah minuman awak? Boleh komen tak apa awak minum hari ni? Nak tengok apa yang kau minum. Nak juga tahu Sebelum kita cerita-cerita pasal duit-duit ni, kita ceritalah pasal apa awak minum, awak sarapan apa, semua benda yang abang nak tahu juga. Kan, apa yang awak makan Aku ni kepo juga nak tahu juga apalah dia orang makan kan. Apa yang korang makan, bolehlah beritahu kat saya. Alright. Melaka. Okey, dan nampaknya Alhamdulillah everything is going on fine. Esok saya akan berada di Cool FM besok. Yes, esok saya akan berada di Cool FM untuk satu program webinar bersama dengan pakar. Jadi Abang Abu konon-konon pakar. InsyaAllah saya akan ada kat situ. Alright, dan hot Milo. Nana Zainal minum hot Milo Ini macam hot Milo ni macam anak aku selalu minta hot Milo kan. Dia suka hot Milo. Alright,
aloe vera. Alright, doktor minum air aloe vera pagi-pagi Wow, aloe vera. Alright, bagus bagus untuk kesihatan. Aloe vera doktor kan dia jaga kesihatan. Alright, lain apa nak tengok? Nak tengok apa lagi air yang awak minum? Come on, just like comment. Just be apa ni kata orang aktif kan. At least buatlah sedikit aktif 9 hingga 10 je kita bersembang-sembang banyak benda bersama dengan adik-beradik abang Abu. Alright, sambil saya punya topik hari ni saya nak cerita sikit apa yang saya nak cerita mengenai apa ni kewangan dan personality. Apa sebenarnya personality kewangan dan bagaimana dia impact dalam membina kekayaan. Apa sebenarnya kenapa personality ni penting untuk kita faham. So kita akan bincangkan sebentar lagi nanti. So kita ada siapa kat sini? Kita ada One kopi susu. Wah, buatkan. Allahu Akbar. Terima kasihlah Bagus kopi susu. Duduk je order. Kopi satu. Sampai macam kat kedai mamak Alright. Hari ni insyaAllah kita nak cerita topik ni. Tapi sebelum tu ada tak macam soalan ke mungkin awak nak tanya Abang Abu apa-apa soalan. Sambil tu pergilah share dengan member-member yang belum bangun tu. Adik-adik kita ni kadang-kadang tidur ataupun dah tengah pergi kerja. Mungkin ada yang tengah pergi kerja kan. Sekarang sebab pekerjaan dah mula kita dah mula kan. Dah mula. So maksud pagi tadi pun bila saya balik daripada masjid tengok pagi-pagi kereta dah macam banyak, dah jam. Macam banyak sangat. Kan sebelum ni kita masa PKP tak adalah macam tu. Sekarang dah macam jam gila. Tu yang macam wow, terperanjat juga Okey, kopi Black Radix. Ni mestilah apa-apa kan. Baguslah Kak, bagus minum as long as dia sihat insya-Allah. Jadi sambil-sambil tu bolehlah tanya soalan pada Abang Abu. Ada tak soalan yang awak mungkin nak tanya kepada saya? Dipersilakan untuk kita memulakan. Ini can be topik yang kita nak bincangkan ataupun mungkin ada soalan-soalan di pagi hari ini. Alright, dengan keadaan pasaran yang sangat menarik hari ini, insyaAllah kita nak just tengok apa yang akan berlaku pada hari ini Kita tengok teladan aktif 50 dah sekejap dia naik atas Alright, interesting untuk melihat. Okay. Alright, peningkatan yang begitu mendadak. Alright, kita nak tengok apa yang berlaku. Hari ini memang menarik sikit. Tunggu kat sini dan kita cuba juga. Ada soalan? Kalau ada soalan tanya Saya duduk sambil tu saya layan laptop saya ni. Right, jadi kalau you nak apa ni, boleh je layan sikit. Alright, layan sikit. Okay. Kita just inilah perjalanan. Alright, okay, tak ada. Alright, saya nak terus ke topik pada hari ini insyaAllah. Apa yang Abang nak bincangkan dalam topik pada hari ini. Alright, sebab saya selepas saya dah go through kan, banyak saya go through dengan ramai orang, individu-individu kan. Dan biasanya bila kita tengok, ada individu ni ada certain habit kewangan. Habit kewangan dan filosofi. Dia ada filosofi dia sendiri dan habit sendiri. So, daripada perbincangan, daripada perkenalan, daripada saya mula juga melihat, saya dapat tahu ada lebih kurang 5 personality kewangan. Jadi ada 5 personality kewangan dan sebab tu personality ni dia boleh bagi tahu kenapa orang tu berbelanja. Ada orang pula dia suka menyimpan. Kan? Kenapa pula ada orang dia suka berinteraksi, dia suka buat something exciting. Ada juga dia macam lantaklah, aku tak nak buat, bagi orang buat. Ini semua sebenarnya adalah personality yang kita boleh lihat dalam seseorang tu. Jadi untuk kita membetulkan perjalanan kewangan kita ni, kita perlu tahu apa personality kita.
personality kewangan kita. Sebab dengan memahami benda ni, kita boleh mengagak. Dia ada banyak tools, dia ada banyak test dan sebagainya yang kita boleh lakukan. Tapi Abang hari ni nak bagi something yang awak boleh fikirkan sendiri. Dia ada 5 personality yang kita nak bincangkan. Jadi bersedialah untuk awak nak tahu yang adalah adik-adik kat sini, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum yang manis dan AB yang sporting. Right? Terima kasihlah AB semua. Kalau yorang tak datang, aku pun berbual seorang-seorang. Tapi ada aku kisah. Aku tak kisah. Aku akan berbual saja sebab aku yakin apa yang aku buat ni pasti ada dia punya kebaikan. Jadi kita tak perlu risau, right? Yang penting kita buat dengan ikhlas apa saja yang kita nak buat. Buat dengan ikhlas. Itu the key. Alright. Jadi apa yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini adalah 5 personality. Saya nak bermula dengan personality yang pertama, yang saya namakan dia The Saver. Dia ni The Saver ni orang yang menyimpan, orang yang suka menyimpan. Ini satu personality yang kita ada, right? Selain saham, kripto, emas dan hartanah, ada lagi tak investment yang orang-orang kaya lakukan? Dia invest dalam diri sendiri. Right? Dia invest dalam sendiri dan mereka invest dalam bersedekah, mereka invest dalam berwakaf, berinfak. Sebenarnya saya nak bagi tahu secret lah, rahsia lah. Awak kalau nak banyak benda, mula bersedekah lah, babe. Right? Aku nak cerita benda simple je, right? Aku tak nak cerita kau nak main saham lah, main property lah. Ini semua akan datang bila kau buat benda yang sepatutnya kau buat. Kau fokus pada bagi sedekah, engkau akan mula dapat hidayah, engkau akan mula dapat taufik daripada Allah untuk engkau mula buat sesuatu yang mungkin sebelum ni kau tak tahu. Alright? Itu kelebihan sedekah. Kan? Awak minat apa? Let's say awak minat saham. Awak bersedekah. Bersedekah dan doa kepada Allah. Ya Allah, engkau berikanlah aku taufik dan hidayah dalam aku. Melabur dalam saham untuk menjana kewangan aku. Alright? Macam tu. Dan awak nak property. Sama juga bersedekah. Mula dengan sedekah, babe. Dan infak setiap bulan. Pergi masjid. Tengok kat masjid tu ada bayar bulan-bulan. Diorang bayar lampu, elektrik. Kau bayar sikit. Infak setiap bulan RM100 ke RM200 ke. Clear tak? Inilah sebenarnya rahsia dalam kekayaan. Aku tak nak cerita banyak. Kau percaya ke tak percaya tu kau punya hal. Aku cerita benda yang aku rasa, benda yang aku boleh rasa daripada benda yang aku cerita ni. Sebab aku sendiri melakukan benda tu dan Alhamdulillah dengan izin Allah banyak benda yang saya belajar. Orang awak tak perlulah terror sangat, awak tak perlulah macam hebat sangat, awak tak perlulah popular sangat. Tapi bila awak buat apa yang sepatutnya awak buat, awak akan mula melihat benda-benda tu macam seolah-olah di bawah. Tapi apa-apa pun kita perlu memahami diri kita supaya bila benda-benda macam tu datang, kita dapat buat sesuatu yang berguna, right? So itu yang Abang nak cerita pada hari ni. Saver. Saver ni orang yang suka macam dia boleh tarik duit tau. Dia boleh tarik untuk menyimpan. Dan orang macam ni dia tak suka lah macam nak enjoy life sangat. Alright? So orang ni dia macam susah sangat nak berbelanja. Alright? Mereka ni selalu fokus pada macam mana aku nak kurangkan benda ni, macam mana aku nak kurangkan macam tu. Dan mereka suka sacrifice. Kan? Sacrifice. Mereka sanggup tak payahlah pergi mana-mana, like duduk. Dan itu menjadi satu method untuk mereka mencapai kekayaan. Ini savers, alright? Dan mereka juga selalu fokus pada benda yang negatif sikit. Savers ni dia takut tau, dia takut alamak nanti kalau belanja macam mana, kan? Dan mereka ni sangat dalam keadaan takut tau. Benda ni satu benda yang saya rasa bagus, saver ni bagus. Bagaimanapun mereka tak mempunyai satu abundance mentality. Mereka tak fikir yang rezeki ni sebenarnya luas. Rezeki ni banyak, kita boleh create. Tetapi mereka ni dia lebih kepada worry, kan? Sebab inilah satu benda, satu personality yang perlu kita tengok. Adakah awak ni macam ni? Dan adakah awak tidak ada satu vacation, tak pernah pergi ke luar negeri ke, pergi jalan-jalan ke, kan? Walaupun awak duit, awak akan simpan macam mana? Ataupun awak bila nak beli sesuatu untuk anak-anak, kita pergi benda yang paling murah dan sebagainya. Right? Ini adalah personality orang-orang saver ni. Dan mereka ni selalunya susah juga nak ambil hutang. Mereka ni susah. Orang saver ni dia susah untuk berhutang
Dan mereka juga tidak mempunyai satu kepuasan dalam kewangan ni. Dia orang tak puas. Jadi, apa yang Abang Abu nak juga saya bagi adalah, walaupun kita sudah ada kebaikan dengan menjadi saver ni, awak juga perlu menjadi orang yang tak self-sabotage. Apa yang awak juga perlu adalah mungkin mengambil beberapa percentage, 3%, 5%. Kalau 5% nampak macam banyak sangat kan. 3% tu awak kena ambil dan awak kena belanja untuk benda-benda yang menggembirakan keluarga kita, diri kita kadang-kadang. Kadang-kadang macam kita nak try something yang baru kan. Jadi benda ni perlu kita lakukan. Jadi janganlah kalau saver ni kan, saver ni kalau dia terlampau dalam keadaan memikir macam tu, sebenarnya itu sendiri masalah. Sebab tu ramai saver, ramai yang mengumpul duit ni kan, dia biasanya tak akan capai kejayaan kewangan. Mereka rasa ada dia yang tak cukup dan sebagainya. Jadi untuk tu awak kena ada skill. Beberapa persen tu awak kena tepikan dan awak kena enjoy. Alright, come on, enjoy life. Yeah, I know it's very important to save. Apa Abang Abu ni? Sekejap kau cakap simpan, sekejap. No, aku cakap menyimpan, tapi aku tak cakap boros. Saya cakap menyimpan dan awak perlu berbelanja untuk awak menikmati sedikit. Hasil daripada simpanan kita, hasil daripada apa yang kita buat. Janganlah kita simpan sampai satu masa kita sakit ataupun kita mati tanpa kita sedikit pun merasai sesuatu yang sebenarnya kita boleh adjust. Right? Itu yang first. Kalau anda dalam keadaan macam tu, bagus, tapi betulkan yang apa perlu kita lakukan. Alright. Kemudian kita ada satu lagi personality yang Abang Abu tengok adalah spender. Spender ni, dia ni suka dan cepat boleh masuk dalam lubang hutang. Spender ni, dia senang sangat berhutang. Dia nak apa-apa cara kalau dapat duit, dia tak ada, dia bangsa dia memang let's say tak ada duit, tapi dia dapat pinjaman, dia ambil pinjaman tu. Alright, dia ambil pinjaman, dia akan belanja. Dia orang ni suka enjoy life. Dia cakap apalah hidup ni, mati, hidup sekali je nanti mati. Dia gunakan benda-benda tu. Dan dia tak kisah apa kos. Kalau dia nak enjoy, dia enjoy. Dia nak bermewah, dia bermewah. Alright? Sebab tu saya pernah juga buat coaching pada orang-orang yang macam ni. Dan mereka biasanya akan ada kredit kad yang banyak kan? Dan loan pun banyak, kredit kad banyak, loan banyak, saving dia sikit. Alright? Mereka ni cuba hidup dengan hutang. Mereka cuba they feed benda-benda ni dengan hutang tau. Dengan pinjaman dia akan feed dia punya nafsu untuk spend. Alright? Okay, sebab itulah salah satu sebab mereka ni sentiasa dalam keadaan hutang dan sebagainya. Dan kalau anda jenis macam tu, alright, kalau anda ni jenis macam tu, saya recommend awak bacalah buku The Richest Man in Babylon kan. Satu buku yang awak boleh baca. Alright, dan orang macam ni perlu buat satu kaedah, iaitu pay yourself first. Alright, ini untuk orang yang suka belanja kan, suka dapat duit belanja, dia ambil hutang belanja. Jadi awak kena mula set something yang I say pay yourself first. Berapa? 10 hingga 15%. 10% of your income, 15% of your income. Dapat duit tolak tepi sebab awak ni memang tak akan menyimpan kalau awak tak paksa. Kalau awal-awal tak simpan, awak tak akan simpan. Inilah yang terjadi kepada 87% daripada orang Malaysia yang bekerja. Mereka dapat gaji, tak simpan, belanja habis. So sebab tu, orang yang dalam spending, the spenders, iaitu yang kedua Abang Abu share ni, the spenders ni, awak kena please pay attention on paying yourself first. Alright? Okay, dan jangan awak touch. Alright? Kalau benda tu tak perlu, awak jangan belanja. Right? Awak terpaksa. Ni, bila awak dah simpan tu, maksudnya benda tu hanya untuk benda-benda yang perlu saja, bukan untuk nak belanja lagi. Tak guna awak simpan tu awak belanja balik. Alright? Okay? Selepas 10-15% tu awak dah disimpan, yang lebih daripada gaji awak tu, kalau awak ada, awak belanjalah. Awak belanja. Sampai habis duit pun tak apa, tapi yang simpanan tu jangan sentuh. Right? Okay? So ini adalah teknik untuk orang-orang yang suka berbelanja. Mereka tak boleh tahan, mereka akan belanja, mereka sanggup berhutang untuk belanja. Kalau awak dalam kategori spender, saya nak awak mula amalkan simpan dulu. Dapat 10%, 15%,
awak ke tepi dan awak tak boleh ingat lagi benda tu. Jadi itu adalah yang saya nampak yang kedua dalam apa ni, personality kewangan. Yang ketiga pula adalah yang kita namakan the avoider. Alright? Avoider ni dia tak kisah sangat pasal duit. Dia tak akan beri perhatian pada duit. Alright? Pada mereka duit ni adalah satu benda yang jahat lah. Dia stres, dia rasa frust, dia malas nak cerita lah. Dia malas nak tengok pasal duit, dia malas nak cerita pasal duit. Alright? Dan orang ni dia ada dua jenis. Orang yang banyak duit pun ada macam tu, ada yang tak ada duit pun macam tu. Sebab saya pernah jumpa orang-orang macam tu. Dan ada seorang ni dia memang tak kisah, dia duit okey tapi dia memang tak peduli. Dia malas lah, dia sign pun macam tu je, sign check macam tu kan. Benda-benda macam tu. Tapi ada satu masa tu dia tersentap lah sebab disebabkan ketidakpekaan dia terhadap apa yang dia buat. Akhirnya dia terpaksa keluar daripada rumah yang dia duduk. Alright, disebabkan dia telah memberikan duit ni tanpa cek ni, dia tak cek, dia main gasak je dan orang mempergunakan dia. Jadi ini juga perlu kita ambil tahu. Sebab saya rasa ramai avoiders ni adalah mungkin suri rumah, husband kerja, husband dapat duit, dia malas nak cerita, dia malas nak tahu pasal benda-benda ni, berapa dia bayar, apa semua dia malas nak tahu. Jadi dia avoid, dia malas. Alright? So kalau anda jenis macam ni, please, alright, please mula ambil tahu. Kalau awak ni jenis yang memang tak nak tahu, awak terpaksa mencari seorang yang boleh awak percayai untuk jaga akaun awak. Ini penting sebab kalau kita tak buat benda ni, dia boleh menjadikan kita akan lost. Avoiders, they are people who avoid. Right? Mereka suka avoid. Dia tak nak tahu, dia tak nak ambil tahu pasal kewangan, dia tak nak tahu pasal belanja dia, semua benda-benda macam ni. Jadi saya harap kalau anda adalah seorang yang avoider, alright, so kita ada the saver, the spender, the avoider. Alright, avoider, kalau anda awak boleh rasa aku ni memang tak ambil tahu ni kan, so awak kena mula berubah. Kalau tak, awak kena cari somebody untuk buatkan benda tu. Right, ini adalah personality yang ketiga tadi. Dan yang seterusnya adalah lagi satu personality yang best, bagus, tapi apa-apa pun macam kena berjaga-jaga juga, iaitu personality the giver, yang memberi, dia suka. Right? Dia ni suka buat charity, dia suka dia orang suka membantu orang lah. Tengok orang susah je dia tak boleh tahan, dia akan bantu. Dia dengar je orang buat benda tu, dia akan bantu. Dan dia ada satu perasaan, kalau aku ada mungkin orang lain tak ada kan. Kalau aku ada duit banyak ni mungkin orang lain tak ada, aku kena bagi. So memberi ni mungkin jadi satu kekuatan. Right? Memberi ni, orang yang mempunyai hati yang memberi ni, itu adalah satu kekuatan sebenarnya. Bagaimanapun kalau kita terlebih buat melebihi apa yang sepatutnya, right, itu juga boleh menjadikan dia merosakkan dan memusnahkan kita punya finance. Sebab walaupun kita memberi, ada tanggungjawab. Maksudnya kita tak boleh memberi tanpa melihat apa keperluan kita, keperluan keluarga kita, keperluan kehidupan kita ni perlu juga diambil tahu. Bukan kita nak bermewah, tapi at least basic tu dah ada. Jangan kita buat sampai kita sendiri akhirnya kena meminta pula. Itu sebenarnya yang perlu dijaga oleh orang-orang givers ni. Sebab pada saya, orang givers ni kan, orang yang suka memberi ni, mereka perlu ada satu sistem, satu foundation kewangan sebelum mereka boleh memberi. Contohnya kalau Abang Abu, saya ajar bagaimana mencapai financial independent. Alright? Itulah matlamat yang pertama kita kena capai dulu sebelum kita nak memberi. Kalau nak memberi boleh, tapi yang memberi biasa tu, sebelum awak nak memberi macam-macam tu, pastikan awak capai financial independent. Dah capai financial independent, bagilah semua. Lepas ni gaji awak yang dapat tu awak boleh bagi. Ini berlaku kepada kawan saya di Singapura, yang mempunyai sebenarnya 2 7-Eleven dan juga 2 kondo, tetapi beliau adalah seorang guru. Alright? Dan apa dia buat selepas dia dah capai this financial independent ni, semua wang gaji dia beri pada
budak-budak yang memang tak ada duit, yang ada susah, family susah dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kalau anda memang nak menjadi seorang yang memberi, dan tak ada masalah, awak boleh bagi, awak boleh bagi, right? Awak boleh bagi. Tapi pastikan awak ni ada some teknik di mana sebahagian daripada duit yang awak nak bagi tu dia automatically take out. Jadi awak hanya fokus pada account yang memang awak dah siapkan untuk memberi. Kan? So this is something yang boleh kita lakukan. Ada teknik dia 1-3-1-3-1-3. So kalau memang jenis yang memang suka memberi 1/3 tu awak beri. Alright, kalau dapat 3,000, 1,000 tu awak bagi. Alright, 2,000 awak perlu juga gunakan 1,000 tu untuk diri awak dan 1,000 untuk awak menjana duit lagi. Ini cara awak boleh bagi lagi banyak. Kan, lagi banyak boleh bagi. Jadi itulah yang sebenarnya boleh dilakukan, dipraktikkan oleh orang yang memang mempunyai sifat nak memberi. Alright? Okay. And then kita ada lagi satu yang saya rasa tak ramai yang jatuh dalam kategori ni, yang saya namakan dia orang yang amaze. Maksudnya dia amazer. Amazer ni dia boleh menjana duit. Dia ni boleh menjana duit. Clear tak? Dia boleh menjana duit. Dia mempunyai satu self confidence. Alright, dan mereka ni mempunyai satu sikap untuk amaze, like amazer, right? Dan dia nak buat duit setiap hari. Dia cuba cari monetize, like dia boleh simpan duit, dia boleh melabur duit untuk dapat duit. Alright? Dan ini adalah satu benda yang sangat sangat best, alright? Sebab dia orang ni ada satu strength untuk desire yang kuat untuk produce duit. Alright? Yang dia boleh create value, dia boleh create a lot of thing, and which leads to kekayaan, wealth. Alright? Bagaimanapun ada sedikit isu dekat sini. Kadang-kadang kalau mereka ni terlampau sangat dalam keadaan amaze ni, mereka juga boleh turn into scarcity. Maksudnya mereka akan ada rasa tak cukup sebab terlampau ni kan. Jadi mereka lupa. Sebab tu kena adjust dengan the giver tadi kan. So kena ada adjustment. Jadi orang lah macam ni kadang-kadang dia orang ni dia malah nak cerita benda lain. Dia cakap, kau nak berbual dengan aku, berbual bisnes tak? Jangan, aku malah nak benda-benda lain. Buat bisnes je ataupun bual pasal kewangan saja, right? So sometimes this kind of like people, awak juga perlu faham bahawa kehidupan ni bukan duit saja. Alright? There's some value in it. Right? And a family, kan, kita beri perhatian pada family, perhatian pada value kita. Right? Benda-benda ni juga perlu diberikan keutamaan sebab Mason ni bagus tapi dia ada sifat like dia tak nak benda-benda lain. Itu je dia punya fokus. Alright? Jadi antara 5 ni mungkin awak dah boleh macam perasan, right? Apa aku punya personality ni mungkin awak boleh perasan daripada apa yang kita bincangkan ni. Awak boleh perasan apakah personality awak. Alright, kita tengok ni Oh, Haikal dia just like ni. Okay, Syira dia cakap Assalamualaikum pagi-pagi, dan Abdul Halim dia cakap Haikal Amir. Alright, so yang ni saya nak awak macam tengok apa personality yang awak punya ni. Apa personality awak sekarang. Alright, and cuba gunakan kekuatan personality awak dan cuba balancekan awak punya weakness. Alright, setiap personality tadi ada kekuatan. Awak kena maximize, awak kena gunakan kekuatan awak tu dan awak cuba balancekan dia punya weaknesses. Alright, so kalau tidak kalau tak awak bagi benda-benda ni dan tanya salah seorang yang awak apa kata orang tu memang rapat dengan awak, untuk dia bagi tahu awak ni dalam 5 ni yang mana sebenarnya awak. Sebab bila kita bermain kan, macam dalam bola kan, kita main dalam tu kita tak faham, tapi daripada luar ni orang akan faham apa sebenarnya kesilapan yang kita lakukan, kan, benda-benda macam tu. Sama juga dalam kewangan. Kadang-kadang bila kita yang buat, kita tak faham apa personality kita. Jadi, tapi orang yang di luar ni dia akan nampak, kau ni jenis memang boros lah. Aku tengok kau jenis boros. Lebih baik kau simpan 10% contohnya. Kau ni memang tak ada kena enjoy. Apa guna banyak sangat duit ni? Ambil lah sikit, enjoy sikit. Ataupun kita kata orang tu the spender kan. The saver, the spender, and kita ada the giver, the avoider, orang yang tak nak ambil tahu. Dia kata, kau ni memang
jenis yang kita boleh perasan. Kau ni memang tak ambil tahulah duit berapa dia orang bayar, hutang kau berapa duit yang kau kena datang. Semua kau tak kisah sangat kan. Ini adalah avoider. Dan juga the giver. Kau memang bagus memberi, tapi tengok kau macam kesian pula, cukup bulan kau ada masalah, bulan kau ada hutang. Jadi orang macam ni juga perlu faham apa sebenarnya awak kena balance. Dan last sekali, orang yang memang boleh buat duit, memang fokus dalam buat duit, tapi mereka juga mungkin terlampau sehingga mereka takut. Dia nak buat duit tu sebab dia takut. Nanti kalau dia tak buat macam mana? Macam day trader ni selalu berlaku. Kalau tak buat hari ni macam mana kan? So macam tu. Jadi apa-apa pun, you can actually like go into that and mula tengok balik awak punya benda ni. Alright, saya sendiri nak tengok kat sini apa dah jadi. Alright, kita tengok apa yang terjadi sekarang. Oh yes, tengok apa jadi. Okay, kalau best, insyaAllah best lah. Kita tengok portfolio kita. Okay, kita masih kat sini. Oh, wah, itulah yang kadang-kadang boleh berlaku dengan begitu cepat sekali ya. So apa-apa pun kita tunggu saja, insyaAllah. Okay, so itulah yang sebenarnya Abang Abu nak kongsikan dengan anda pada hari ini, insyaAllah. So I hope, okay, ada ni soalan, ada soalan ke? Boleh ke ada dua personality serentak? Sebenarnya personality 5-5 tu ada dalam diri kita. Semua 5-5 mesti ada. Alright? Mesti ada, dan benda ni akan muncul pada sesuatu insiden. Ada insiden-insiden yang kita akan mula perasan apa personality yang sedang berlaku dalam diri aku ni. Awak akan rasa semua ni akan ada, tapi awak kena macam, sebab biasanya dia mengikut situasi, keadaan yang menyebabkan kita akan bertindak mengikut personality tersebut. Jadi kita tengok yang mana selalunya dominan. Tapi dalam banyak-banyak 5 ni dia akan ada dominan, satu dominan, personality yang dominan sangat. Alright, yang itu kita kena check. Itulah yang main kita punya. Yang lain-lain sampingan tu akan ada. Jadi setiap kali kita dalam satu keadaan, bila kita nak buat keputusan, kita nak buat sesuatu, awak fikir balik. Sebenarnya aku ni sedang buat ni mengikut personality apa. Jadi kita boleh balancekan teks tu. Itu cara dia. Cara dia adalah macam tu. Abang Abu memang tahu sangat yang awak bila buat sesuatu, awak personality awak tu akan keluar dengan sendiri. Tapi awak kena fikirkan situasi macam mana, personality yang macam mana keluar. Tapi satu personality memang dominan. Memang awak boleh rasa. Awak ni memang orang yang suka menyimpan ke, yang suka spending ke, yang suka tak nak ambil tahu ke, memang awak suka memberi ke, ataupun awak memang suka buat duit. Alright, awak boleh tahu itu dominan awak. Tapi yang undominant ni dia akan keluar pada masa-masa tertentu. Masa dalam stres, awak akan keluar satu benda. Contohnya avoider, awak stres, malah nak tengok tu semua. So awak kena understand, awak kena realize awak sedang berada dalam personality macam tu. So benda ni sebenarnya boleh kita dapat bila kita mula menggunakan, letakkan benda-benda ni dalam macam satu bentuk kat depan dah ada dah. Bila aku buat benda ni, aku dah tahu, aku ni sebenarnya dalam personality yang ni. So apa yang sebenarnya aku kena balance kan. Aku nak belanja ni, aku macam dah tak kira, tapi kena, no, aku kena relax dulu. Kan, sebab nampaknya aku belanja macam tak kisah sangat ni, dia macam tu. So benda-benda macam itulah yang perlu kita berikan perhatian, alright? So insyaAllah Abang Abu nak berikan anda untuk mula fikirkan sedikit benda ni, alright? Fikirkan sedikit benda yang Abang Abu dah bagi ni, dan awak akan mula mengenali personality anda, dan awak boleh mengawal personality anda ni. Sebab orang yang tak kenal personality inilah yang mengalami kerugian, yang boleh menghancurkan mereka daripada mencapai kekayaan yang mungkin mereka boleh capai kalau mereka betulkan ataupun mengetahui personality diri mereka. Jadi walaupun benda ni nampak mudah dan senang, tetapi ramai yang tak buat, ramai yang tak faham, right, kepentingan benda ni. Sebab itulah orang yang kaya ni, dia faham sangat personality diri dia, yang mengikut value dia, right, dan keutamaan dia and all those stuff, dan mereka boleh mengatur strategi yang betul. Mereka juga boleh membuat satu perancangan yang betul kerana mereka memahami personality kewangan mereka. Jadi saya nak awak duduk sekejap,
Dan every time awak mula berlaku sesuatu dengan duit, awak terus fikir apa personality yang sedang cuba keluar kat situ dan awak betulkan benda tu, right? Itulah yang sebenarnya boleh membantu anda dalam memahami personality kewangan, alright? Okay. Salam AA yang handsome tak terhingga. Ni Suhaimi ni terima kasihlah Suhaimi. Aku pun tengah cari nak bagi kau tepuk tu, tapi itulah aku tengah cari mana tepuk ni. Dia dekat sini. Nanti aku bagi tepukan pada kau Alright, so aku dah mula tepuk. Dengar tak? Tak dengar. Alright, kita tepuk pada Suhaimi sebab Suhaimi dia cakap aku handsome. Alright. So sekarang ada tak soalan-soalan yang awak nak tanya sambil-sambil kita menunggu untuk sedikit masa lagi. So any questions you want to ask me, alright, boleh tanya saya. InsyaAllah kalau ada soalan saya nak buat jawapan atau aku nak bagi jawapan lah. Alright, ada ke soalan-soalan yang nak tanya? InsyaAllah. Alright, okay. Boleh? So, kalau ada soalan dipersilakan untuk tanya. InsyaAllah Abang Abu will answer your questions. Alright. Kalau tak, Abang Abu nak settle down. Okay, kita nak tengok perkembangan yang sedang berlaku di pelbagai pasaran ni. Alright, insyaAllah. Okay. So, adakah soalan? If you have question, I'm going to stick here. If not, insyaAllah kita boleh tengok ada tak soalan Saya nak check dulu kat sini. Alright, yes. Oh, Abang Zul baru masuk. Zul dia cakap, Assalamualaikum, selamat pagi Abang Abu yang kacak dan bergaya. Right, itu dia. Daripada Zul. Okay, so that's all for today. InsyaAllah kita, kalau tak ada soalan lah. Kalau ada soalan, saya masih menunggu. Kalau ada soalan, insyaAllah kita boleh have some questions yang boleh tanya Abang Abu. Kalau ada soalan, dipersilakan. Alright, saya bagi dalam 2-3 minit lagi. Okay, 2-3 minit lagi kita akan bagi peluang untuk anda soal. Kalau tak ada, saya nak mengundurkan diri. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak mengundurkan diri supaya saya ada sedikit benda yang saya nak buat, insyaAllah. Alright, so any questions so far? Tak ada. Alright, kalau tak ada, insyaAllah kenali. Okay, ada soalan ni. Saya ada soalan daripada Wan ni. Salah tak saya present dengan apa yang ada? Saya jenis DA, direct approach, tak suka bersedia, jenis on the spot yang ada. That means dia tak salah, tapi dia juga perlu diberikan perhatian. Alright, perlu diberikan. You lebih kurang macam avoider ataupun dia a bit of spender and avoider. Alright, or the third one, you are a person who want to make money, kan? So which is good, approach dia good, tapi tengok apa yang awak kena macam balance, kan? Dia kena ada balance, sebab bila tak ada balance dia jadi macam it's good. That is something yang very positive, kan? You are direct person, you terus buat some decision right on the spot. However, benda ni lah yang kadang-kadang dia macam avoider tau dengan spender. Dia just buat lah, now I just do. But without knowing that kalau benda yang buat tu dia tak kena, right, ataupun disilap, dia boleh mengakibatkan sesuatu. Sebab tu bila nak buat macam tu, you dah kena ada certain benda yang awak buat pun awak tak kisah. Alright, itu maksud Abang Abu. Alright, okay Wan, I hope that will give you some idea. Orang yang macam mana dalam bisnes yang boleh JB dengan Singapore, Malaysia? Orang yang macam mana dan bisnes macam mana yang boleh? Semua bisnes boleh. Alright, semua bisnes boleh. Dia semua bisnes ni kita boleh JB. Sebab saya nampak dua kelainan lah. Orang Singapore, bisnes Singapore dan Malaysia ni semua boleh JB. Cuma orang dia berbeza sikit. Di mana saya nampak orang Singapore ni dia lebih logical dan orang Malaysia ni lebih emotional. Jadi kalau kita boleh combine these two, it is going to be a perfect combination.
So sebab orang Singapura dia lebih logik, dia lebih fikir, lebih duduk fikir, like itu dia nak logik banyak. Orang Malaysia dia emotional sikit, dia like let's do it, dia semangat dia lain macam. Jadi dua-dua ni kalau kita combine, and then I think you got the right mix for the venture. Alright, itu yang saya boleh bagi tahu lah. Alright, Nana Zainal dia cakap thank you AA. Alright, Zul dia cakap Abang Abu, apakah bidang perniagaan yang terbaik untuk kita buat investment buat ketika ini untuk pasaran global? Alright, perniagaan yang terbaik pada saya yang biasanya mempunyai ciri-ciri yang recurring. Alright, doesn't matter what you do. Alright, it must be a recurring kind of like model. Sebab model recurring inilah yang sebenarnya menjadi satu kekuatan. Alright, apa contohnya makan yang recurring. Alright, ataupun even dalam online, so recurring, how you can make a person to pay and pay and pay and pay. Macam mana you boleh buat mereka terus bayar? Itu adalah model bisnes yang bagus. Sebab apa bisnes, bidang apa, saya tak macam nak bagi tahu sebab setiap orang ni dia bidang yang berbeza. So awak kena tahu bidang tu. Tapi model dia adalah lebih kepada recurring. Tak kisahlah apa bisnes awak buat. Alright, cuba fikir how I can make this business model as recurring model. Macam mana orang tu boleh bayar aku dan bayar aku dan bayar aku. So itu sebenarnya satu benda yang paling best lah pada Abang Abu lah, insyaAllah. Alright, So jawab soalan Zul. Okay, Assalamualaikum. Apakah investment yang sesuai dalam waktu pandemik ni? Investment pada ilmu lah. Right? Pada saya, you have to invest in, sebab dia bukan investment ni, dia semua okey. Yang tak okey diri kita sendiri. Alright, investment, semua investment okey. Semua investment memang investment. Tapi diri kita faham tak investment tu? Alright, kita faham tak benda yang kita nak buat? Kita dah ada tak persediaan untuk kita nak invest dalam benda tu? Ini yang sebenarnya menentukan seseorang tu sama ada benda tu investment yang baik untuk dia atau tak. Alright, contohnya Abang Abu memang buat macam-macam investment sekarang ni dalam keadaan pandemik. Dan saya faham apa yang saya lakukan dengan izin Allah, definitely dengan taufik dan hidayah Allah kita dapat faham beberapa aspek dalam saham, contohnya day trading, kita buat Bitcoin, kita buat crypto, kita invest dalam properties, kita invest dalam businesses. Jadi kita perlu memahami beberapa benda, aspek dalam pelaburan ni. Alright, jadi pada saya ilmu ataupun pelaburan yang terbaik adalah apa yang kita laburkan untuk diri kita. Sebab tu saya galakkan ramai di antara yang mungkin belum pernah datang kelas kewangan Abang Abu, hadirkan diri ke kelas kewangan saya. Alright? Sebab itu adalah paling asas dan paling penting dan saya rasa paling wajib pada ketika ini untuk kita memahami ilmu kewangan, bukan ilmu pelaburan dulu. Alright? Ramai yang terbalik. Dia belajar ilmu pelaburan, dia mula melabur dan bila dah habis duit, alright, kemudian baru datang. Dia belajar bisnes, dia buat bisnes, banyak duit, lepas tu dah tak ada duit, baru datang belajar ilmu kewangan. Ada orang yang dia main property, dia invest dalam property, akhirnya dia tersangkut sebab dia tak tahu apa modelnya dan akhirnya baru nak belajar ilmu kewangan. Jadi pada saya dia terbalik. Awak kena belajar ilmu kewangan dulu, kemudian baru kita meningkat ke ilmu-ilmu pelaburan. Sebab tu kena datang Abang Abu dulu, datang kelas saya dulu, kita betulkan semua, kemudian awak pergilah nak cari siapa pun nak pergilah. Alright? Sebab itu adalah satu benda yang saya yakin benda yang betul. Alright? Bukan terbalik. Ramai ni dia buat terbalik. Okay? Alright. Coming soon, my beverage product akan keluar, insyaAllah. Doakan mudah-mudahan, Alhamdulillah, terus berjaya, luar biasa. Alright, mudah-mudahan Allah akan terus berikan kejayaan yang luar biasa, menjadikan Zul ni seorang pemberi zakat yang terbesar, pemberi infak dan berwakaf di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan bisnes itu akan terus berkembang untuk memberi manfaat kepada ramai orang lagi. Right? Teruskan. Okay, thank you AA, best. Okay. Alright, okay semua, Alhamdulillah kita dah berikan sedikit pandangan dia bukan jawapan tapi pandangan Abang Abu. Jadi ingat, alright, topik kita hari ni personality, 5 personality yang menjadi faktor alright dalam kekayaan. Sebab awak kenal benda ni, awak akan mula boleh mengaplikasikan dan awak boleh mendapat sesuatu yang luar biasa, insya-Allah. Alright. Jadi itulah yang Abang Abu nak share kan.
Alright, alright, Amin, masin mulut abu-abu, right? Masin ke manis ke, semuanya Allah yang dia punya dia punya pemberi, right? So kita ni tak ada apa pun, right? Semuanya Allah yang akan bagi. Kita doakan secara ikhlas, mudah-mudahan Allah terima doa-doa yang ikhlas. Alright, so itu saja daripada Abang Abu, insyaAllah kita jumpa lagi. Alright, esok jam 9 hingga 10 insyaAllah. Esok saya akan berada di Cool FM untuk program. Saya juga ada perjumpaan dengan X developers AI punya benda juga. Bulan 4 nanti kita ada satu campaign simpan challenge dan saya nak awak semua join. Alright, semua join program ni sebab dia campaign untuk 30 hari sempena bulan Ramadan. Jadi saya nak semua join program tu. Boleh that's what I want to let you know, guys. Nanti saya akan update dalam benda-benda di media sosial saya, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.